اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa? 31. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, zalika bi annahu ala kulli syai'in qadir wa kullu syai'in ilaihi fakir wa kullu amrin ilaihi yasir la yahtaju ila syai' laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Artinya bermula demikian itu dengan bahawasanya sangat kuasa ia Allah atas tiap-tiap suatu, dan tiap-tiap suatu sangat berhajat kepadanya, dan tiap-tiap pekerjaan sangat mudah kepadanya Allah, dan tiada berhajat ia Allah pada suatu, dan tiada ada seumpamanya suatu, dan ia jua yang sangat mendengar lagi yang sangat melihat. Masuk pula kita pada matan seterusnya. Artinya bermula berkekalang segala sifatnya pada azali, yakni yang tiada permulaan. Sebelum makhluknya nyata ia makhluk dengan sebab nyata ia berkekalang dengan sebab bahawa ia Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu daripada segala yang harus ada dan harus tiada. Dan tiap-tiap sesuatu dari makhluk sangat berhajat semuanya kepada Allah Ta'ala. Yakni Allah Ta'ala sebagaimana zat diri dia, maka segala sifatnya azaliyun, yakni la awwala li wujudihi, tidak ada permulaan bagi wujudnya sifat. Setengah di antaranya kerana dia sangat berkuasa atas yang harus ada atau yang harus tiada. Kadang-kadang orang tak je dengar benda harus ada, harus tiada. Yang ini kita ni makhluk, ada kita ni bukan wajib, harus ada. Masa mak ayah kita baru kahwin itu kita belum ada, harus ada selepas kahwin, dan harus tak ada. Dah tak ada tu kan ni, tak ada kadang-kadang dengan sebab tak ada anak. Tak ada kadang-kadang ada kakak kita ngabang, siapa akak kita tak ada. Dak ni dak beranak, tak ada kita. Jadi ada dah pun harus Allah mengadakan. Mana kalau Allah kata tak asal jadilah kita, tak ada Lepas tu kadang-kadang dalam ilmu tauhid, istilah-istilah yang digunakan tu tidak dipahami oleh masyarakat awam. Macam kata wujud, masalah apa benda ni, masalah Adam ba'dal maujud ba'dal Adam. Benda-benda gitu, orang dulu-dulu dia dekat dengan majlis ilmu, benda-benda gitu dia faham sangat. Kita yang jadi tak reti dah ni, pasal kita jauh dengan majlis ilmu. Bukan salah kita tu. Kita jauh dengan ilmu. Kita duduk dengar istilah-istilah lain, istilah sokang, istilah hiburan maka berasa ke payah yang sebenarnya mudah je nak memahami ilmu tauhid tu. Yang ni kita dulu tak ada. Bila Allah nak mengadakan, boleh ada. Kalau Tuhan tak muri ada kita, tak ada. Tak muri ada kita, banyak jalan. Dengan jalan mak dengan ayah kita tak kahwin, tak ada kita. Atau kahwin dengan jalan mandu.
Atau dia beranak, boleh 3 orang abang kita siapa arah kita, makan api peracang. Allah boleh buat sabab belaka. Nak. Jadi mudah. Jadi harus tak ada ni bukan mustahil. Faham? Sebab tu jangan kata Allah Ta'ala berkuasa. Nak, jika dengan izin dia mengadakan perkara yang mustahil. Itu tak betul lah. Benda mustahil ni benda tak terima ada sekali-kali sampai bila-bila. Sebab tu ada orang kata dah, kalau Tuhan berkuasa sungguh dia mampu tak buat sebutir batu yang sangat besar sampai Tuhan sendiri tak rok nak akak. Kalau rok nak akak batu tu tak besar lagi. Faham? Ada soalan gitu. Soalan tu soalan syaitan. Dia kata Tuhan ni kuasa lah. Dan kalau Tuhan berkuasa, Tuhan kuasa tak mencipta satu batu yang dia sendiri tak rok nak akak besarnya batu tu. Soalan syaitan dia panggil. Faham? Kita jawab, Allah Ta'ala mustahil mengadakan perkara, Allah Ta'ala tidak mengadakan perkara yang mustahil. Dan tak buat perkara mustahil tidak dikatakan lemah. Macam kita tak nampak barang yang tak ada. Orang panggil buta tak? Benda tu tak ada. Lepas tu kita tak nampak, buta tak? Tak buta. Buta ni tak nampak benda yang ada cakap. Jadi benda yang Tuhan tak ada kuasa nak akak, benda tu tak berlaku. Tak tasawur. Tak payah fikir soalan gitu. Di soal lagi lepuk tadai. Pasal ulama kata, datang orang membawa hujah yang bawa kesemarang pada akidahmu, faqtuluh, bunuh. Faham? Lah ni lepuk tadai, rengang lagi. Ulama suruh bunuh tu. Nak membawa kerosakan kepada akidah orang-orang yang tak faham. Nak. Maka kita sebagai makhluk nak ada tak ada sudah. Ada syukur, tak ada nak buat apa ni. Faham? Macam esok bagi kita belum tentu. Dah kata ada, tu filem esok masih ada. Kita belum tentu. Dah kalau Tuhan nak meneruskan kehidupan kita ada esok. Kalau tak ada balik lagi 2 kali lekah batuk apa gerah. Tanam belum subuh. Ada esok. Nak kata pana Haji Zul. Nak ada habis mandang dah. Dekat tulang sup. Ada. Dan segala pekerjaan semuanya mudah atasnya, tiada ada sesuatu yang payah dan sukar atasnya atas Allah. Tak ada benda hak payah. Orang kafir dia tanya guana hak mati boleh hidup mula. Nak mati dah mana guana boleh hidup mula. Tak nampak wajah dia kata. Allah Nabi tanya balik, dak yang mu hidup tu siapa jadi? Nak daripada tak ada jadi hidup kita. Dah hak ada dah cuma mati je. Barang ada dah cuma tak gerak je. Tuhan nak suruh gerak mula. Lagi mudah. Kita asal tak ada boleh ada. Nak yang payah kita. Nak diri kita payah. Tuan-tuan kata nak mengetah Malaysia. Kita nak mengetah kita payah. Nak janji ke 7 suku. Tak nampak juga. Cari stoking tak jumpa. Cari anak kucing motor pula jatuh celah robok. Banyak hal jadi benda payah semua. Nak maknanya nak khabar bila berlaku lagu tu, yang mudah hanya Allah. Nak tuan-tuan kata mu nak menjadi multi-episode kan, mu nak bawa diri mu janji ke 7 pula ditubik ke 7. Nak banyak sakok. Kita seorang baru. Nak tak libat dengan anak lagi. Terlibat se-family Allah. Tu mandi tak tubik lagi, ni tuala je tu tinggal luar. Nak koho lambat, koho payah. Sebab tu bila kita buat datang kesusahan, memang sifat makhluk lemah. Banyak barang tiada mudah atas kita, walaupun benda hak mudah-mudah ni. Nak ramai mana kau tak boleh mari surah lah. Takkan surah, bukan surah ni saja, surah mana-mana lah. Orang ngajar siapa dia tak siapa. Nak, padahal payah dia nak hari. Nak, pakai kasut, buh sokok stay tapala, ambil anak kucing motor, start. Faham? Dah masuk gear 3, gear 2, apa dah surah. Payah. Mudah tak? Dah siapa? Tak siapa. Faham? Barang mudah tak boleh nak buat dah. Tak siapa pada guna congok, negak depan TV. Nak, tengok.
Waktu berita rawat haji. Sekarang ada waktu berita ada pula. Orang yang mari kuliah lebih tahu lagi hak ehwal dunia daripada dak mari kuliah kerana nak tengok waktu berita. Ni waktu perdana ni mari dengar lagi mana-mana pun. Nak. Sekarang waktu berita. Mu bukan menteri bahagian berita kena tengok waktu berita. Nak. Kapung cak ayang je. Waktu berita apa tengah orang duk mengajar. Nak. Sekarang dia pukul 11 ada ulangan. Dok dang Melayu tamai dah TV 2. Datuk Seri Najib Nampung ke Sondok boleh je. Faham tak? Ada boleh ada. Betul tak? Tak faham? Tanya aku. Maknanya sekarang banyak ulangan lagi. Tu baca waktu berita tu kalau ni nak hari surga dah tugas dia, tak hari. Baca berita tu. Kali tak nak hari surga ni. Kalau hari surga ada orang baca berita. Tak ada benda hak payah mudah belaka atas Allah. Ni kalau nak peracur Malaysia ni, Allah sekelip mata. Nak sekelip mata je. Tak payah pakar apa pun. Tengok tu apa benda Amerika 32 ribu taufan setahun Belanda. Negara yang paling banyak siapa ribu taufan. Nampak? Taufan ni penentah Allah. Taufan besar sekali zaman Nabi Nuh. Nampak? Wa akhazumut tufan, mengenakan mereka itu akan tufan, taufan. Dapat tenggelam separuh dunia. Nak. Mereka ada torpedo dengan kereta kebal dengan peluru pandu boleh lawan tak? Satu taufan saja 200 km sejam. Kita ribut baru ni, cabut habis ni tiang lapu Mak Said baru ni. Nak 80 km sejam je. Rutuh habis dah dengan rokok guru 9 batang. Nak tandas eksklusif. Mengaji masuk tandas eksklusif. Berapa riyal ni? Kecil sama berok RM1. Acuh nyepang di pokok guru. Nak. Lagu ni eksklusif pun tak tahu. Nak. Dia basuh kita basuh diri ke berok dia basuh. Basuh diri. Jangan ada mahal sangat. Dia kalau sekian ni tubik tangan konyoh. Tak. Aku bayar sekian. Nambung je kaki. Buka-buka pintu kan? Masuk dalam. Mana main duduk luar gitu? Ada duduk luar. Allah Rabbi. Dan tiada berhajat ia kepada suatu dari sekalian makhluk kerana Tuhan yang maha kaya, kaya yang mutlak. Allah Rabbi. Dia yang paling kaya. Kaya ni benda. Kaya ni hanya reti. Bukan kaya. Kaya ni tak perlu pertolongan siapa jua pun. Tu kaya, sebenar-benar kaya. Sebab tu kita fuqara. Ya Yohanes antumul fuqara. Manusia mung fuqara. Bapak papa kedana. Papa kedana ke mana? Piti banyak. Piti banyak bukan kaya. Piti banyak tu orang panggil dia. Orang banyak piti. Nak, dah tu. Bukan kaya tanah. Tambah-tambah tu orang banyak tanah. Orang kaya kan? Tak perlu pertolongan. Orang kaya perlu pertolongan. Orang banyak pitinya. Perlu. Pagi-pagi kalau Tuhan tak benar akak tangan, tak boleh akak tangan dia. Faham? Dah tu boleh akak, Tuhan tolong. Nampak? Ada sampai masa Tuhan tak tolong dia, tak boleh akak tangan, menangis, berjebek, panggil bini, menalih helio ni. Apa panggil penyakit benda? Stroke. Tak? Tak boleh akak tangan. Padahal piti banyak, kereta murah sekali, Bugatti Veyron. Mahal tak? 9 buah. Mahal tak usah tanya nak. Nak? Tak boleh akak tangan. PT dalam bank 9.3 bilion. Tak boleh akak tangan sebelah. Nyakit angin. Kenapa? Pasal berangin. PT banyak tak boleh akak tangan. Harta banyak tak boleh akak tangan. Tak boleh. Nak? Orang kita tengok hospital lah. Nak? Jadi Allah kita tak perlu pada Allah. Nak buka kelopak mata, Tuhan tolong boleh buka kelopak mata. Nak duduk, nak kecing, nak berok,
Nak, tu setiap kejayaan kita melakukan sesuatu yang berfaedah kepada kita patut disertakan dengan alhamdulillah. Nak, siapa surah, siapa Kuala Lumpur, siapa tepat turun kereta alhamdulillah. Kerana dia yang memudahkan kita sampai. Kalau tak sampai. Bukan fasiliti, bukan peralatan nak sampai. Kalau peralatan, semua kereta baru sampai belaka. Nak? Mana tak sampai. Angin cukup. Nak? Saya kena cek belaka dah. Minyak gear tukar, minyak enjin tukar. Pelak baru pula, pelak cabang 3. Faham? Pemda lagi tak cukup. Sampai di kilometer 89. Likuk tayar pak-pak tak kata. Tak siapa. Faham? Allah yang memudahkan. Tak usah benda besar lah. Kecil dah. Berak dah. Tubik alhamdulillahillazi azhaba annil adha wa afani. Tak baca sekarang. Faham? Segala puji bagimu yang telah membolehkan aku berak boleh kecil. Maka dengan sebab aku boleh berak, boleh kecing, najis dan kotoran keluar dari perut aku jadi sihat walafiat. Nabi suruh baca kan? Baca tak? Tak baca. Tengok pakai jubah, serung. Faham tak? Nah, hak pakai cek je. Nah, tak tunan dah. Syukur ketika keluar, berak kecing. Nah, tengok pada janggut, Allah. Tengok pada pakai piyah, pakai sokok. Nak, tubik tandah dak kata alhamdulillah. Nak buat apa? Pasal kita tak terasa sebenarnya tu adalah nikmat yang sangat besar. Tak berasa nikmat. Batu rawi 1000 alhamdulillah. Seria niat sunyi. Nak, buka tu dia saji tengok golek ikan bawah. Nak, maka alhamdulillah rezeki. Buka tudung saji tengok ikan pelata dia besar keliking. Nak tubik anak mata nak marah. Nak, ini jenis kita. Faham? Banyak baru nak syukur. Sikit tak. Jenis bodoh panggil. Nak pergi jauh mana lagi? Nak beramal tinggi mana lagi? Mu tubik jambang dah. Mu tak kata dah alhamdulillah. Mu lepas kecing mu tak kata alhamdulillah. Nak, mungkin tengok hospital. Tak boleh kecing tu. Tahu tak? Apa bekok belakang-belakang, bekok perut, bekok pundi kecil, bekok bawah pinggang. Tak boleh kecil. Tak akan nak cocok dah dengan wayar. Tapi panggil mak, panggil ayah, panggil tuk. Nak, pedih Messi cocok. Faham? Kalau tak boleh berak. Lama mana tak berak, sebulan lebih tau. Nak, sampai hitam muka-muka. Naik tak kata, buat indah water. Tak? Macam-macam nyakit, tak boleh berak, tak boleh kecil. Tu bekok pundi kecil, tu bekok asal orang parak. Nak, waktu jadi jaketan kumang. Nak, kita boleh tak kecing? Boleh. Buka zip, seberdi. Faham tak? Tak kata setara. Jahat sungguh dah. Mu nak pergi jauh sangat beramal. Duk sibuk tu sibuk ni. Nak wirid hak panjang-panjang. Nak zikir hak banyak-banyak. Nak? Bacaan doa puji syuk Tuhan lepas mereka kecing. Tak baca. Nak? Maka bila Tuhan tolong, semua menjadi mudah. Nah, dia yang kaya yang mutlak. Orang lain kaya tapi tak mutlak. Kaya sandaran. Harta banyak bukan kaya. Piti banyak bukan kaya. Tanah banyak bukan kaya. Jawatan tinggi bukan kaya. Kaya seorangnya Allah. Wallahu wal ghani. Dan sesungguhnya Allah itulah yang ghani, yang kaya sungguh. Nah, jadi ya, aku tak cari orang, piti aku banyak, tanah aku banyak, harta aku banyak, aku tak cari orang, kau jangan cari kat aku. Nampak? Aku tak pergi surah, tak pergi sejik pun, aku peduli apa? Aku tak kacau orang. Tahu dah mu mampu kerah lagi, dia nak pikul mu. Dok orang kapung pikul. Ke mu gelolek diri, masuk lah kubur. Faham tak? Kan panggil orang mandi, panggil orang mayang, panggil orang kapang, panggil orang pikul pula. Kambuh pula, takkan nak lok itu busuk hong, busuk ada bewok lagi. Nak? Manusia busuk kali. Aja bakar manusia. Mayat manusia buruk kan? Aja tak cium. Bukan lagi cium, dia bau. Dia yang paling busuk manusia. Tahu tak? Bakar tikus busuk tak? Orang mati 3-4 hari jumpa busuk lagi. Tak boleh nak kata. Nak?
hok coh perut. Bosuk. Buat apa manusia paling busuk? No. Nah, dari segi hissi dan dari segi apa benda ni? Zati. Dari segi zatnya, kerana tubuh badan ni terjadi daripada makanan yang terlalu banyak. Banyak basa masuk dalam tubuh kita, banyak bau. Tengok peti sejuk. Kalau kita bos sekara dua kara, busuk tak peti tu? Dah. Cuba banyak sombak apa? Kali buka berjebak-jebak jatuh. Nampak? Peti sejuk baru kan wangi. Dah lama dah kita sombak dengan belacang, dengan budu, dengan gula, dah habis masuk lagi. Dengan bubur kacang kemarin dulu ada lagi. Busuk tak peti sejuk? Busuk banyak benda. Maka kita makan segala jenis makanan batu mayat kita busuk. Faham? Dari segi zat kita. Dan natang busuk juga, dia makan tak banyak. Dan kita semua makan makanan binatang, kita makan mereka. Betul tak? Kambing makan sayur. Kan? Rumput-rumput tu sayur lah. Dan kita makan kat makanan kambing, makan sayur. Ayam makan beras, kita makan kat beras. Tak, tapi ayam tak makan lepak tikang. Tak. Semut makan gula, kita makan. Makan gula, semut tak makan okok arak. Makanan kuda kita makan. Makanan tiku berapa benda? Keju dah kita makan keju. Gajah berapa? Tebu, kita makan tebu. Rimau bahan daging, terbang kat daging. Betul tak? Rimau dah makan tu apa benda sikit lagi. Jadi waktu banyak kita makan, maka bosong dah bangkai. Yang kedua pada maknawinya, iaitulah dosa anak Adam tu sendiri. Sebab itulah hitam jadi Hajar Aswad. Hajar Aswad asal turun daripada syurga putih. Nampak? Asal putih. Wa aswadathu khotaya bani Adam, kata Rasulullah. Telah menghitamkan Hajar Aswad oleh dosa anak Adam yang menciumnya. Daripada kita turun ke batu, lepas jadi hitam batu. Tiada mengambil faedah ia pada segala perbuatan dan hukum. Ada pun perkataan tiada seumpama suatu, maka itu menolak atau puak yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Allah dijatuhkan hukuman, dikenakan hukuman, ditetapkan hukuman, bukan untuk kebaikan Allah, kebaikan kita sejagat. Tapi kerajaan meletakkan peraturan dan undang-undang untuk kestabilan kerajaan itu sendiri. Kalau rakyat tak pakat, tak ikut belaka, maka habislah tidak stabil kerajaan. Allah bukan kerajaan dunia. Mudah ikut apa pakat minum arak belaka, Tok Imam minum arak, Tok Bilal main judi, Tok Siok apa benda ni, berzina. JKK jual pay kuda. Tak ada masalah. Bunyi halu gitu. Tak ada mu pakat ada semayang, pakat joget, pakat disko, dah solat sana duduk lah, pakat semua sekali minum arak pagi petang, tak pergi ke Mekah, pergi Hanyai belaka. 20 juta rakyat Malaysia pakat pergi Hanyai belaka musim haji. Tak ada Allah kata, pergi ada Allah bukan naik dengan ngundi. Nampak? Allah jadi Tuhan bukan tepek posta, pilihan raya. Dia hakiki azali lagi, dia jenis Tuhan tau. Tak ada hal sikit. Muat boleh ke? Mu kata tak mau laksana hudud, tak ada hal sikit. Tapi kalau anak kita 3 orang, ayah kita tak mau ikut belakang ayah suruh apa pun, jeng kepala otak kita. Betul tak? Tidur bukan tangan dah, lutut atas dahi. Menengung. Anak kata kita tak mau ikut. Ayah kata Raja Rimau kita tak ikut. Susah hati kita. Susah dah. Bini dah ikut sama dah. Anak pula. Maka Allah tak ada hal. Mudak semayang, mudak puasa, mudak pergi ke Mekah, mudak ayah zakat, mudak gerbang, mu pakat judi, pakat minum arak, pakat berzina, pakat disko. Sejik-sejik tu kau buat disko belaka, lu buah pilih nak. Tak ada hal. Semua sekali boleh buh dalam api neraka dia. Neraka Allah bukan J sipang renggang, bukan J pula hengga kecil. Muak belaka. Berjuta-juta mana bilion pun muak belaka. Dan perkataan dan ia juga yang sangat mendengar lagi sangat melihat menolak atas puak yang mengosongkan Allah Ta'ala bersifat seperti yang tersebut dahulu. Maka Allah Ta'ala bersifat ia dengan segala sifat kesempurnaan yang layak dengan zatnya yang maha tinggi. Tidak ada padanya menyerupai sifat yang baharu.
Allah Ta'ala tak sama macam kita. Kita makhluk. Bila makhluk kena cipta. Benda yang kena cipta, comel lagu mana pun tidak dapat mengatasi kebijaksanaan pencipta. Nak motosikal tu, Jepun pandai buat motosikal. Nak kau sari kau lawa, kau sari kau lawa. Tengok zaman dulu. Nah, tahun 40-an dengan model ni jauh. Hak dulu macam kaka, macam area TV. Bocokan geng kali ni lawa pandai Jepun lagi pada motosikal. Nak hak tukang reka dia. Maka Allah lebih-lebih lagi bijak. Bila Allah lebih bijak, bila Allah Ta'ala tetapkan suatu perkara, nak ikut je lah, tak salah orang lah. Nak, ni hukum Allah tidak sesuai. Hodoh, mu pandai ada Tuhan. Hukum Allah Ta'ala kalau kita laksana jadi tidak maju. Dah maju dah benda maju. Benda mana maju? Nak maju. Benda mana maju? Maju ni moden. Bukan. Nampak? Maju ni maknanya depan. Mendahului daripada zaman ke depan. Nak, orang lain ketinggalan, kita ke depan. Maka yang paling depan akhirat. Maka buah fikiran akhirat orang yang paling maju. Tak ada akhirat dalam pemerintahan, mundur. Kita maju sungguh mau panggil mundur. Dalam maju mundur. Dia maju ni dia tak kena ambak. Faham tak? Kalau dulu rumah buruk jadi jomel rumah. Dulu tak ada TV, ada TV. Tu maju. Faham? Ni rumah jomel-jomelnya mari kerjaan tanda-tanda ambak lari. Aku nak buat bangunan sini. Ni kemajuan. Tu bukan kemajuan, tu kemunduran. Rakyat ngundur hidup belah darat belakang duduk bandar. Kenapa? Ini rapah habis tanah-tanah rakyat. Nak maju ke mundur? Mundur tu. Tak erti lagi. Maju muduk situ lah. Orang kapur paya, duk paya. Orang kapur tanjung, duk tanjung. Tapi dulu buruk jadi comel. Tak, dulu tak ada modern, ada modern. Itu baru maju. Nak, ni ambil habis, ukur habis tanah orang. Ukur bayar tembak. Ukur anda menuduk guna-guna pun. Nak. Nampak mikir kita. Boleh 80,000 tu suka sangat. Bagi per orang, 60 orang bagi. Payah orang. Boleh 200 lebih orang. Menengung. Maka makhluk sekalipun disifatkan dengan mendengar dan melihat tetapi tidak ada pendengar dan melihatnya seperti samak dan bahasa Allah Ta'ala. Pendeknya sifat Allah Ta'ala. Hanya semacam dengan sifat hambanya pada nama jua. Adapun hakikat maka bersalahan kerana sifat makhluk itu seperti yang patut dengan dia makhluk dan sifat Allah seperti yang patut dengan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matulah kita belajar mengenal sifat Allah untuk mengenal diri sendiri. Siapa yang kenal diri dia, maka tiada lagi kesombongan. Orang yang tidak sombong, maka dia datang ke rumah-rumah Allah untuk mendalami ilmu-ilmu Allah. Tu orang tak mari dengar, tak mari kuliah-kuliah agama tu, bapak sombong belaka. Faham? Sedangkan Allah suruh mari, Nabi suruh mari, tak mari sombong panggil. Kalau anak beranak panggil, pucuk mamang pergi makan puluk. Makan puluk. Mana makan puluk? No, air putih mamang. Nak, lusia hamba tak ada hamba pergi kenuri anak dara nikah. Mana? Batu Pahat. Nak, jauh pergi kenuri Batu Pahat. Apa? Dah boleh lah, dah orang panggil. Nak, dah pergi dah boleh. Dah tutup bila bang, tak panggil. Pergi panggil. Allah. Kata bila panggil. No bila wakil je. Faham? Allah wakil ketuk bila panggil. Mari. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari ya. Makan jemputan. Bukan 3 lauk, 27. Betul tak? Dah mari tak? Dah erti bahasa. Kurang ajar. Biadab. Faham tak? Kalau orang kampung panggil, pergi ingat. Ni belah rumah ni. Kadang molek tak payah start kereta dia. Jatuh gear handbrake. Gostang siapa kat surah. Ada balik tu imam tolak. Tak ada masalah singgit. Nak, tak mari juga. Masih daya hutang. Bukan kata satu siapa. Nak, kurang ajar panggil tak reti bahasa. Nak, mesyuarat pergi Kuala Lumpur 2 kali berhenti berok. 10 kali, nak kuatang kali berok. Dekat rumah orang ajar tak mari.
Lepas tu nak syurga Firdaus. Honda, mesti pergi kuda ke apa? Nak syurga Firdaus, hak Tuhan panggil pergi ke rumah tak mari. Nabi kata iza maratum bi riyadil jannah farta'u. Kalau melalu kot syurga mu singgah kebun syurga. Orang tanya, ya Rasulullah, ma hilaku ma riyadul jannah, kebun syurga guana pula dalam dunia? Nabi kata hilaku zikri. Kata Imam Nawawi, tempat orang belajar hukum Allah. Nak ayat-ayat Allah. Ni dak mari. Lepas tu nak syurga, doa berkembur air liur. Jadi jeng habis otak. Tua bodoh cara tua, muda boleh tahan kira anyuk. Tua anyuk juga. Nak? Gila tengok kita keling Hindustan. Daripada tengok orang duk ngajar hadis, ngajar akidah, ngajar fiqh. Nak? Gila duk hadap TV tu. Al-Fadhi TV 3. Matang seterusnya khalqa bi ilmihi wallahu a'lam. Kita tengok soalan pula. Soalan pertama, adakah bersiul itu haram atau tidak digalakkan dalam agama? Adakah ada peristiwa dalam agama berkaitan bersiul? Ramai yang cakap bersiul ini panggil setan. Betul tak? Dia tanya bersiul ni haram ke tak? Ulama kata bersiul ni makruh, bukan haram. Kemudian pula ada cerita tak tentang bersiul ni yang jadi makruh? Ada. Iaitulah Abu Jahal. Dia upah budak-budak kulit hitam. Faham? Supaya pergi bersiul dekat Nabi ngajar. Buat bising dengan bersiul. Nak? Ganggu lah. Nak? Supaya majlis Nabi ngajar ni terganggu dengan bersiul dan bertepuk tangan. Faham? Jadi kalau kita bersiul ganggu orang, tujuan nak ganggu orang, jadi haram. Kalau bersiul saja-saja suka gitu, makruh. Faham? Kemudian betul tak bersiul ni panggil syaitan? Tak ada nas yang kata begitu. Soalan seterusnya. Apa dia keredaan Allah? Macam mana nak dapat redha dari segi perbuatan harian? Apa beza antara kubur dengan alam akhirat? Redha ni bahasa Arab, Melayu maknanya suka. Bukan suka ketawa, suka hati. Tapi Tuhan ni jenis tak ada hati. Maknanya Tuhan suka kepada kita. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha daripada mereka, mereka pun redha daripada Allah. Maksudnya kita kena redha, iaitu segala yang Allah takdirkan ke atas kita, kita tidak marah kerana ini ketentuan daripada Allah. Walaupun kita berusaha untuk melepaskan diri daripada kesusahan yang Allah timpakan, tetap hati kita suka. Nampak? Itu panggil redha daripada kita. Siapakah yang Allah redha? Iaitu orang-orang yang takut ke dia. Zalika liman khasyiya rabbah. Jelas lalu dah. Yang demikian itu dapat keredaan Allah bagi mereka yang takut Tuhan. Takut kan ni macam takut atui, takut itu. Kan? Menunaikan segala yang wajib, meninggalkan segala yang haram, yang dilarang. Apa beza alam kubur dengan alam akhirat? Jawapannya sama macam Kemamang dengan Terengganu. Kemamang tu satu bandar. Dan Terengganu itu negeri yang ada dalam dia, Kemamang. Maka ke alam kubur itu satu dari tempat permulaan yang dilalui dengan bermulanya hari akhirat. Jadi akhirat maknanya akhir bagi dunia dan akhir bagi seseorang. Bila kita mati itulah akhirat. Maka akhirat kita bermula. Dia banyak. Terengganu ni luah. Siapa mula-mula sekali, Kemamang dulu, ada Pahang. Patu Kemasik, patu Ketel, patu Paka, patu Dengung, patu Marang, patu Terengganu, patu Besuk. Maka alam akhirat kita juga lalu dengan alam barzah dulu. Patu dibangkitkan di satu padang, patu dihalau ke padang mahsyar, patu timbang surat tang amalan, diberi buku masing-masing, dibalas kejahatan-kejahatan zalim sesama hamba. Kemudian ada titiang, ada kolam kausar, ada syurga neraka. Anak saya beli lori ansuran riba. Saya ni ayah, saya Abi kerja sama. Adakah saya
kena riba juga. Terang kat sedikit. Dia kerja dengan anak dia beli lori buat ansuran riba. Dia ni kena riba kok. Tak kena lah mu, bukan mu buat pinjaman hutang riba, anak mu lah yang berdosa. Faham tak? Ni yang dipanggil debu riba. Debu riba ni siapa yang kena tidak berdosa. Faham? Cuma keberkatan itu kurang. Nak? Hak Nabi kata akhir zaman tak buat riba pun kena debu riba. Maksudnya kita ni yang tidak melaksanakan riba. Bang, kita dah buat pinjaman riba tapi kena juga debu-debu ke mana? Dah kawan kita buat pinjaman riba, kita naik kereta dia. Naik. Dah dosa ke tak? Dah dosa tu. Bang, yang berdosa masih dia akad buat pinjaman. Setuju dengan buat pinjaman riba. Hak tu dosa. Bang. Tengah semayang saya teringat Tok Imam pakai kereta riba. Makan riba. Adakah batal semayang saya? Tak batal. Dia panggil hanyut. Nampak tak? Hanyut. Duk ingat tak kening. Macam orang mabuk kau hanyut nak. Soalan seterusnya. Seorang ibu berhasrat nak menyerahkan bayi yang bakal lahir oleh anak hasil hubungan luar nikah. Tapi orang yang ditawarkan tak sanggup terima. Atas alasan tak sanggup jaga batasan aurat. Apabila anak sebut dewasa. Tidak sanggup menerima kerana nasabnya yang kurang baik. Apakah pandangan? Jadi masalah kalau ambil anak akak, sama ada anak akak itu anak luar nikah atau anak yang sah nikah. Ambillah yang belum sampai 2 tahun. Jikalau anak kita ialah perempuan, faham? Maka nak jadi mahram dengan kita, senang masalah aurat, kita susukanlah dengan susu adik-beradik kita. Kita lelaki nak ambil anak akak puang. Time kakak kita, adik kita puang ada susu, ambil budak tu, faham ke? Nampak? Maka dia akan jadi anak saudara susuan kita. Sama macam anak saudara. Duduk dengan kita, hukum anak saudara. Faham? Tak payah tutup rambut. Boleh kemar ratung dalam rumah. Kalau anak itu lelaki, masalah pula dengan isteri kita. Faham? Bila besar, maka berikan susu dengan anak beranak isteri kita. Itu cara dia. Nak? Kemudian pula ada yang kata anak zina ni berasa tak molek. Anak zina tak ada salah. Yang salah dua ibu bapaknya. Bila masa zina tu, lepas zina dia taubat dah, hilang belaka dah lah, sesal masalah. Jadi jenis Melayu ni siapa habis tu renang, duduk bakit. Nak anak zina ni. Kan orang bertaubat dah kan? Susah apa? Nak? Duduk okit lagi. Mak ayah dia masa dia berzina tu, mak ayah dia melakukan dosa besar. Lepas tu kalau dia bertaubat dah, jadi bertaubat wajib tubik tak TV3? Tak wajib tubik, dah husnuzon ni dia orang taubat dah. Nah, maka tak ayah duk kutuk lah perbuatan penzina tu. Apatah lagi anak tak ada kena-mengena tu. Nah, bagaimana sebuah pertunangan dianggap putus? Adakah cukup hanya melapar kita putus sajalah atau memulangkan cincin pertunangan? Bertunang ni adalah satu perjanjian akan berkahwin. Dan perjanjian itu boleh kita batalkan. Contoh kita kata kita putuskan pertunangan. Saya tidak mahu lagi kepada awak. Saya putuskan pertunangan. Kita sedang sekarang sudah putus. Dan yang seumpama dengan itu, maka dikira putus. Bukan balik cincin. Cincin tak boleh ambil balik. Faham tak? Melainkan kita buat lapas. Masa beri cincin pertunangan, kalau tak jadi nikah, kena pulang balik. Maka yang menerima kata saya bersetuju. Maka kalau tak jadi nikah, baru wajib pulang semula. Nah, ramai sangat yang ambil balik bila tak jadi nikah. Tu hadiah dah kan? Nah, boleh terima ambil balik tak? Tak boleh, jangan awak lapor kan? Nah, ambil balik, minta mula cicingnya. Nah, ada orang pun tak mau juga. Biung lepor larakang. Nah, apa pergi minta mula? Dah tak jadi ke dia, tak ada jodoh. Tu hadiah dia lah. Jadi muri tu kerana mu suka ke dia, dah ni tak jadi mu nak peci pula ke dia. Tak payah peci lah. Nak? Pandang minta balik. Jatuh wang go pun tak minta mula. Tuan dia kata, ada tinggal takkan. Takkan nak kok. Balik pula.
Nampak? Ni kata Melayu. Faham baik ulama kata masa kita nak beri cicing, nak beri kain masa hari tunang tu lapas. Ini adalah dengan bersyarat jikalau jadi berkahwin. Kalau tidak jadi berkahwin, hendaklah dipulangkan semula. Baru boleh ambil balik. Dah ada tak kalau lepas gitu? Tak ada, dah ambil mula apa? Basah angatmu. Nak beli hak lain ya. Nak beli ke dia lah, rezeki ke dia tu. Dari tak mau bakar dah, nak jual, kuandar dia lah. Hadiah dia kan. Terangkan maksud yang jelas mas kahwin dengan hantaran. Mas kahwin ni maknanya diwajibkan oleh Quran. Wa atuhunna sadaqatihinna ni lah. Dan hendaklah kamu datang, yakni berikan kepada isteri kamu itu mas kahwin sebagai wajib. Itu wajib dalam Quran. Hantarang ni bukan mas kahwin. Perjanjian yang berlaku dalam adat orang Melayu. Nah, apalah kalau nak nikah dengan anak kita, atau orang dia RM1,000. Kita setuju tak? Setuju makna kita berjanji. Lepas tu kita tak mau bayar, tidak menunaikan janji. Munafik. Faham? Dia tak ada kait dengan soal nikah. Hak nu kait dengan soal nikah. Apa dia? Mas kahwin. Sunat sebut dalam akad. Nah, walhasilnya kita balik kepada sunnah, dah payah sebut hantarang-hantarang. Katakan hantarang RM5,000, buat sebagai mas kahwin. Faham? Kerana hantarang tu harta dekat. Jadi daripada ada 2 mas kahwin, syukur RM25. Lepas tu hantarang syukur pula. Jadi cokak semakin habis. Ambil biar jasuh dalam sunnah belaka, kira nak buat berani. Nampak? Kita kira RM5,000 mas kahwin. Tak? Itu masalah mak ayah ni dah. Mas kahwin boleh ke pengantin. Hantarang tu nak ke mak ayah. Nak. Mak ayah tak macam mana? Mak pada haliang. Mak ayah aku benci. Nampak. Ngada-ngada dia. Lepas tu mak jangan capur dalam urusan perkahwinan. Dia urusan dapur. Nak buat ayam berapa ekor, bawang berapa guning, mataga berapa lori, bagian mak tu. Nak, ni kita tak kenang asal, aku tak kenang. Mu jangan deraka ke mak. Ramai mana kena taktik tu. Anak ni takut deraka, tak nikah. Padahal tak wajib taat kepada mak dalam masalah memilih pasangan hidup. Faham tak? Ni jadi masuk ke mak. Jadi dalam orang Melayu ni, masuk hari satu hukum rekaan. Kalau mak tak kenang, kalau kita nikah kau, anak deraka. Mari duana gitu. Faham? Jadi tak jadi nikah, macam-macam hal berlaku. Kiji ayah kan tu kenang tak kenang. Ingat nak senang mudah cara, suruh dia pergi bawa makan angin. Dan ada orang nak pergi kira berapa belanja semua, ambil mak tu buat pergi makan angin. Kamera halang mana biar tak ada di rumah. Jadi mudah urusan. Betul tak? Senang dia tak ada, tidak pohak-pohak dia. Nak dia serba diri, serba duduk, nak tu, nak ning, nak tu, nak ning. Dia tak mau pergi kat pergi, kurunglah gobok. Adakah saudara antara adik-beradik boleh putus jika berlaku perselisihan faham? Seperti dia kata antara kita putus saudara. Tak putus. Dan hukum orang yang berkata berdosa besar. Soalan seterusnya. Ibu bapa cerai mahkamah syariah suruh ibu jaga. Tapi ibu tak mau bagi ayah ambil anak. Ayah tiada peluang didik anak. Kalau anak tidak mau solat, tidak tutup aurat, ayah dia, ibunya satu orang yang kena tanggung dosa anak itu. Dalam Islam bila bercerai ada anak, maka hak hadanah, artinya penjagaan anak duduk dengan ibu. Automatik. Melainkan dengan sebab salah satu 3 perkara, maka ibu tak layak dapat pembelaan. Hak hadanah. Yang pertama, ibu tu berkahwin dengan suami baru. Dia tak dapat bela anak tu. Duduk dengan ayah. Yang kedua, ibu tu berpindah sejauh hak boleh musafir qasar jamak daripada tempat negeri hak berlaku perceraian. Maka hilang gugur hak penjagaan. Yang ketiga, ibu itu bersifat atau berkelakuan akhlak yang tidak baik. Seperti jadi JRO, tukang tuang arak, atau isyak dadah dan sebagainya. Tak ada hak penjagaan anak. Dan bila hadanah itu hak dapat kepada ibu, maka suami atau ayah boleh mengambil anak untuk bawa berjalan ataupun pergi ke mana-mana dan dihantar semula kepada mak. Mak yang halang ni berdosa besar dan tidak diterima amalannya. Seorang ibu yang halang jumpa anak dengan ayahnya sendiri. Ni banyak berlaku dalam masyarakat. Faham? Bila cerai, duduk dia, dakwi jumpa ayah.
Faham? Nak mari tengok takut dah laki baru ada. Laki baru mesti ada tanduk khubar dah. Mana nak mari dekat tak berani. Kalau dalam saf solat jemaah jarak antara makmum semakin jarak renggang-renggang. Apa yang perlu kami buat bagi mengelakkan syaitan mencelah antara makmum? Dia lokih benar jauh benar makmum sampai dekat sedepa seorang duduk. Tak. Jawabnya biarlah bersentuh bahu. Bukan sentuh tu sampai teleng bahu. Nak, maknanya jangan ada renggang. Nak, jangan duduk jauh-jauh. Bila ada duduk jauh-jauh, maka syaitan akan mudah mencelah lalu menghasut kita supaya tidak khusyuk. Waktu merapatkan saf adalah satu perkara yang penting di dalam semayang jemaah. Macam mana nak tayamum? Tiada air. Mayat kemanangan hancur muka tangan, hancur separuh. Tayamum tak ada sebab tak ada air. Tayamum nak tayamum lagu mana sebab tak ada air? Tayamum ni tepuklah debu ke tanah. Tepuk tangan ke tanah. Biar lekat debu. Niat bertayamum. Akak sapu muka ni. Dia tak buat macam air wuduk. Air wuduk ni kena rata habis. Tayamum tak. Dengan lalukan saja biar rata gitu. Kan dia buat macam bedok. Dia rata habis gitu. Jadi monyet jadi. Biar kata janganlah buat sebelah dah soft. Tepuk itu biar kena belaka ni. Bila lalu gitu. Sebelum tu kalau banyak sangat boleh tepuk pula buang. Banyak sangat. Faham? Lepas tu tangan pula. Tepuk kedua, tangan kanan sampai ke siku, tangan kiri sampai ke siku. Semayang. Begitu juga mayat hancur, tangan hancur separuh, muka hancur belaka. Kalau tak tahu mayat tu maknanya kat mana kepala, mana kaki, mana muka, basuh kalau mandi hancur. Maka ulama kata ambil 2 kali tepuk, letak kat mana-mana pun kira sah. Tepuk yang pertama kira kena muka, tepuk yang kedua kira kena tangan. Faham? Soalan seterusnya. Dia kerja penyelenggara menara TMB di puncak bukit. Ada masa tak sempat solat maghrib dan isyak. Macam mana nak selesaikan solat ini? Boleh qasar dan qada tak? Wuduk boleh tayamum tidak? Wuduk boleh tayamum mana pula? Wuduk boleh tak tayamum? Benda soalan. Jawabnya, kita kena naik pencawang, pasang kabel. Takkan nak turun pencawang bukan 5 kaki. 100 kaki tinggi. Nak naik ke kat sejam. Jadi ketulang mana garik. Maka kalau kebetulan kalau kita nak turun, tak dah nak turun habis waktu dulu, wajib solat hormat waktu. Faham? Kalau tak ada wuduk. Kalau ada wuduk, wajib menghadap kiblat sekejap, takbir. Dan semayang isyarat. Faham? Katakan pakai ikat, belang pegang si gitu. Takbir. Cari kiblat, Allahu Akbar. Baca Fatihah macam biasa, rokok, tunduk pada gitu sikit. Kalau ada wuduk, tak payah qada dah. Kalau tak ada wuduk, balik kena qada. Faham? Senang je. Soalan seterusnya. Sah tak korban dilakukan tidak 7 bahagian? Contohnya 5. Boleh, tak ada masalah. Tidak lebih pada 7. Bukan wajib 7. Tidak boleh lebih dari 7. Seekor lembu, seekor kubau, seekor unta. Mana ada 6 orang je? 6 orang. Seekor lembu. Tak ada 3. 3 orang. Tok Imam, Tok Bila, JKK. Alhamdulillah. Untung orang Alik Nung. Dia tak boleh lebih dari 7. Faham? Kurang tak apa. Bukan mesti 7. Bila sekiranya daging korban telah diagih pada bagi miskin, tapi ada sedikit diberi kepada orang kafir. Menurut pendapat kau yang muktamad, kena qada balik daging itu kepada orang fakir. Faham tak? Lagu mana nak qada, nak cari duan ni, boleh ada jual sekilo daging korban. Tak ada. Beli kat pasar, ganti balik. Faham? Beri kepada orang fakir. Apa yang beri ke orang kafir? Sah ke tidak korban dilakukannya hanya sedikit daging diberi kepada orang miskin, selebihnya dimasak untuk dimakan kepada orang ramai? Jawabnya sah, tapi tak ada pahala.
tujuan korban untuk beri makan daging mentah, bukan masak, kepada orang yang tak mampu membelinya, fakir miskin. Orang fakir miskin dia tak pergi kat daging. Kalau pergi pun dia tanya kau boy, tukang jual daging, bukan nak beli daging. Nak, dia makan ikan gitu, tak ada mampu. Orang miskin. Maka tujuan korban ni supaya kita beri rasa setahun sekali dapat makan daging yang mereka tak mampu. Sebab tu Nabi daripada seekor unta, seekor kibah hanya ambil sebesar segenggang saja. Dan selebihnya sedekah fakir miskin. Kita segenggang sedekah, sebeseng taruhlah peti. Tujuan nak cari pahala. Kalau mu nak makan, tak payah korban. Beli pasar. Nak, betul tak? Beli makan wak lauk. Nak, ni tak. Pada wak makan sebeseng. Ambil sikit, gici. Halus nipis je bola supit. Tak nampak. Waktu kata dah mana daging? Tu, mana tu? Lekat di supit. Nak gebang tak bodoh. Wih bodoh tu pasal apa? Pasal Nabi kata dah. Dan ulama kata afdal ikut cara Rasulullah. Ambil sikit, patut banyak wih makan orang fakir miskin. Dah ikut. Dah bodoh cerdik. Dia kata bodoh. Patut kau bagi anak-beranak anak-beranak tu lihat senang belaka. Dah mana dalam mulut orang miskin? Jadi benda hikmah korban, benda tujuan. Tujuan korban ni nak makan daging amal-amal ke beri daging kepada orang miskin. Biar faham baik. Dah. Dah berlaku tak? Tak berlaku. Tak apa. Tak solat. Daging yang telah masuk diberi pada orang, adakah telah sah korban? Jawabnya sah. Perbuatan tu haram. Dia daging mentah. Daging hak masuk ni daging akikah. Daging korban dia kena mentah. Jadi balik payah habis. Sebab apa tak mau ikut Rasulullah? Sebab apa tak mau ikut ulama? Ni ibadat ni ikut ulama, bukan ikut kepala otak pun. Nah, kalau kata daging korban beri hak mentah, dan wajib diberi daging mentah kepada fakir miskin. Hak bagian mu tak apa, mu nak masuk nak buat roti canai pun. Bagi orang fakir miskin, muwi hak gula, tak sah. Kerana hak gula dia jual boleh tak? Tak boleh. Kalau beri hak mentah, dia boleh jual semula. Faham? Orang suruh mentah, dia beri hak masak. Suruh beri hak masak, dia beri hak mentah. Nampak? Jenis keras kepala. Tak mau ikut orang. Boleh tak dukung semayang dukung anak, alasan anak tu berhinang ni? Nak sujud letak mula. Bagaimana seorang yang duduk tayat bersila, kaki tak boleh lipat? Kalau kaki tak boleh lipat, duduk guana-guana pun dipanggil darurah atau masyaqqah. Dah anak kalau menangis tak payah dukung. Mereka kalau kita duk dukung, dia jadi mati anak tu. Ataupun lari, langgar di lari, maka menjaga mudarat boleh dukung. Dan jangan ada najis pada budak tu, dan jangan ada pergerakan yang banyak. Ustaz sebut dulu dalam kuliah dulu dah. Seorang boleh minta upah dari suami, adakah beri upah itu maka hapulah bagian pahala dia akhirat nanti? Tak tak habis. Macam kita beri hutang kau orang. Hutang ni bayar balik ke tak payah bayar dah. Maka kita beri hutang kau orang dapat pahala tak? Dapat pahala dia akhirat walaupun dia kena bayar balik. Faham lagi? Begitu juga kalau kita bekerja. Kita kerja tu ada gaji tu, kerja pegawai kerajaan tu, kerja swasta tu ada gaji tak? Pulih-pulih JPJ tu ada gaji tak? Dah tentu tak ada pahala akhirat, dah ada gaji dah. Ada. Faham? Bukan tak ada pula. Mengapa surah Yasin dibaca ketika berlaku kematian? Boleh tak baca surah lain? Sebab Nabi kata, Iqra'u Yasin ala mautakum. Baca surah Yasin atas yang mati. Kita baca Yasin lah. Takkan Nabi kata, baca Yasin bagi yang mati yang kita pun. Okey, kita baca surah Yusuf. Panggil 3 suku. Hukum wanita haid macam Quran, jumhur ulama kata haram. Apa hukum tahlil? Tahlil ni kita sebut la ilaha illallah. Siapa kata la ilaha illallah, dia telah bertahlil. Sama ada akad kuih, tak akad kuih, pergi mau orang mati, mau orang hidup, orang tengah sihat, tengah sakit, dia kata la ilaha illallah. Budak ni apa dia gini? Kita tengok budak rambut pang, orang tua-tua. Nak ada je tengok. Dia tu apa jadi gini, wah muasal burung. Tak.
La ilaha illallah tu tahlil lah tu. Dah tahlil haram tak? Ngadok haram. Faham? Ha. Yang haram ni, yang tak betul ni, kita iktikad wajib kena buat, kena baca ramai-ramai kalau ada mati. Hak tu bid'ah. Lepas tu kena wak 3 hari, kena wak 7, kena wak 140 tu bid'ah belaka. Lepas tu ambil duit harta anak yatim we makan kat orang, haram belaka tu. Faham? Ha. Lepas tu orang niat nak pergi makan bukan nak pergi tolong tahlil, nak baca kursi mati, baca doa, niat nak pergi makan ke darah. Nak. Ha. Malam nama amal. Ha, ya dah tu. Malah nengah ada. Malah apang lewa ada orang. Ada 7 orang. Lo je imam. Malah si minyak itu. Ada apa? Nampak sudah dah. Patut sama orang ramai tak ramai betul tak? Kalau nak tujuan nak tolong si mati sama ramai. Dok mana malam paun tak amal. Malam biskut cotek tak amal. Ha tak? Mana si minyak apa macam kau ceramah umur. Hak batu buruk itu jatuh tanah. Patah kasut. Lama dah, betul tak? Patah kasut. Mana nama? Allah. Begung bunyi. Hak kawan tu kata boleh-boleh bunyi pengak tu. Pengak tu tegung. Ni kubang darah untuk imam ni. Tapi doa bawah. Masa datang tu gatik doa bawah. Jatuh tu sekeping latar. Ha tak. Dah rumah hak naik 2-3 orang je. Dadanya 1000 malam namak. Nak jatuh seru rumah. Ha tu kata jadi ngaruk banyak. Tapi jangan tuduh kat orang. Tak ada keikhlasan. Kalau mu ikhlas kan ni malam hak sedap mu dak siapa. Tak, malah hak namak aduh. Bakal apa becek baki. Baki. Siap pakai beh. Jadi dalam bab tahlil tak usah kita ekstrim. Faham? Orang buat dengan molek dengan keadaan yang betul tak salah kan. Jangan kata bila tak betul gitu. Faham? Yang nak buat pula jangan siapa lampau lebih daripada hukum syarak. Biar pertengahan. Kalau saya banyak PT, saya rasa mudah nak derma. Tapi kalau saya PT tak ada, saya rasa susah. Memang bodoh. Memanglah, tapi PT banyak memanglah. Nah, kita senang sikit nak derma lah. PT tak ada, nak derma ke mana? Mungkin dia tanya lain kot. Mungkin dia tanya masa kita susah, kita ada derma. Kedak kau? Tak betul dah. Masa saya banyak duit, saya mudah nak derma. Kalau duit saya sikit, saya berasa susah nak derma. Memang tak ni. Ada juga soalan gini. Betul tak haram letak suatu atas mushaf Quran? Betul. Baca dalam kitab Tuhfah Ibn Hajar sebut dengan jelas haram letak benda-benda atas Quran. Melainkan benda tu untuk manfaat Quran. Seperti ni Quran kita pun letak surat khabar pasal takut tarik cicak kena. Tak apa. Ni Quran kita tutup dengan plastik takut kena hujang. Tu lain. Ni Quran pelayar, anak kunci kereta, cermin mata. Nak orang waisang. Betul ke kalau kita buat pengumuman dalam masjid tentang barang hilang, Allah tak akan balikkan barang itu? Jawabnya tak betul. Yang dilarang ni ialah ketika orang sedang beribadah. Orang sedang beribadah, duduk sibuk. Barang aku mana, beg aku mana, bitis aku mana. Mengganggu orang beribadah. Jadi, bila orang nak buat announcement, dalam keadaan yang ramai ini, maka ulama-ulama berijtihad dibenarkan. Bukan tujuan nak mengganggu orang beribadah. Haram tak kalau kita ikut golongan Wahabi. Wahabi ni bukan golongan macam Syiah yang puja, golongan yang ekstrim. Faham? Melampau-lampau. Dan golongan yang ada benda yang khilaf, nampak ditekankan sangat, benda yang wajib dibiarkan. Nampak? Dalilnya mereka sibuk duduk larang orang baca kunut subuh, larang orang apa benda ni kata sadaqallahul azim, larang orang kata sayyidina dalam selawat, benda khilafiyah. Larang orang baca talqin. Faham? Benda-benda ni pada pandangan pendapat imam-imam yang berbeza. Jadi bukan benda mungkar. Bila kita larang benda yang bukan mungkar, tanda kita ni bodoh. Faham tak? Kemudian benda-benda yang ijma' ulama' haram, tidak larang pula.
Macam kasino, dia tak bunyi. Kilang-kilang arak, dia diam. Menteri-menteri melakukan maksiat depan mata, dia tak berani tak tu. Ini jelasnya Wahabi nampak bukan berjalan atas dasar sebenar, nak menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Adakah sesat kalau dak ikut imam mazhab Pak, hanya ikut hadis dan Quran? Jawabnya, tak apa ikut hadis dan Quran, tak ikut mazhab dengan syarat mu ulama. Faham? Dah kita ulama dah. Dak. Faham? Baca alif betul pun selerak tabak bunyi. Lepas tu nak ikut Quran, dia muti tak Quran? Faham? Ngaji nahu dak habis. Baru 6 tahun baru lagi. Baru 3 tahun nahu tembo dah. Dah nak faham Quran. Nak faham Quran kena mendalami ilmu nahu, ilmu sarah, ilmu ma'ani, ilmu bayang, ilmu isti'arah, ilmu tashbih. Tu nak? Ilmu lughat yang Arabiah. 12 ilmu kena mahir baru faham Quran. Tak payah ambil pendapat ulama. Faham? Tu pun kena tahu pandangan-pandangan, iaitu tafsir Rasulullah, kemudian tafsir para sahabat. Lepas tu pandangan yang berbeza berlaku di kalangan sahabat. Kemudian kena hafal hadis lebih kurang 500 hadis serta dengan sanad. Dah boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Balik Mesir masalah lagi baca kitab. PN baca isin baca PN. Betul tak? Ni masalah. Nah, imam tu orang ngajar di nu jadi Syekhul Azhar tu, bapa ulama tu. Nak ikut pandangan mazhab. Ikut. Ni Aceh ni kecing tak buih lagi. Faham tak? Beci aku. Pandai sungguh tak apa. Ikut Quran hadis. Kalau kita solat, lepas tu kita sujud. Lepas tu nampak belakang masa sujud. Sah tak solat? Tak apa belakang, jangan nampak bawah daripada pusat kat lurah ni. Faham? Balik sekarang, kita ambil pen kita toreh ni. Biar bulat. Daripada pusat ke belakang. Dengan magic. Pemenang tak apa. Tak. Kita pun tengok di cermin. Kat mana belakang yang kata bawah pada pusat. Maka ulama kata bawah pada pusat ni, hak tu kira aurat. Faham? Tak dapat lurah. Belakang sikit, atas sikit pada lurah ni nampak. Tak sah dah semayang. Faham? Kalau kita solat, tapi bacaan solat tak betul, tengah belajar, sah atau tidak? Jawabnya, kalau mu sedang belajar, dimaaf kalau tak betul. Tapi kalau mu tak belajar, baca betul, sah. Tak betul, tak sah selalu. Jadi maaf, salah baca hanya diberi kepada orang yang sedang belajar. Kalau kita kecing, lepas tu sudah kecing, kita kena terang air kecing supaya keluar perabi untuk sah solat. Atau kita basuh macam biasa, sudah bersih, memadai ke macam mana? Soalan terakhir ditanya tentang istibrak. Yang ni lepas siapa-siapa yang kecing, lepas pada kecing, sunat dan wajib hukumnya istibrak. Dia ada 2 hukum. Pertama sunat, kedua wajib. Siapa yang sunat, dia kecing, lepas dia basuh kat gigi, dia bergerak ke sana kemari, dak tu baik dah air kecing. Maka orang ni sunat istibrak. Pernah mana istibrak? Berarti pastikan keluar habis. Tu istibrak. Masa dia kecing, keluar air kecing. Bila berhenti dah kecing, dia ada sikit lagi dalam. Faham tak? Macam kita pahit rumah, kita tutup. Pahit kan? Tubik lagi, dok dah lah. Nak. Tapi dalam pahit ni ada lagi. Kalau kita jetik, jatuh tak? Jatuh lah. Jenis kalau hak jetik tak jatuh dah, sunat, dia pastikan jatuh. Jenis yang kalau dia tak istibrak, dia tak buat, maka kat gigi dia rokok sujud memang tubik. Hak tu wajib istibrak. Istibrak ni bahasa Arab, Melayu benda tak? Melepaskan diri atau membersihkan betul-betul, jangan beri keluar lagi. Jadi banyak meseng istibrak, kau pandailah apa cara pun, jangan mudarat sudah. Di antaranya duduk bangun, pakcing duduk bangun, dia pun nitik 2 titik, basuh. Di antaranya berjalan pusing kat tula. Dah kita jalan kawan dalam tandas. Orang dulu dia jalan. Yang mudah 2 cara. Yang pertama reheng. Faham? Puang pun tengok tak kita. Kau reheng kamu dah. Mana aku nak kucing. Dia reheng tak kucing. Jadi reheng ni
Dia memang keluar kencing. Pasal dia gegar habis ni. Dalam saluran-saluran air kundi kecing itu. Nak? Balik ke atas kencing ni. Nak? Kencing habis dah. Buat gitu. Jangan slow. Dah lebih itu. Boleh kira buat slow. Nak kuat takut orang dengar. Kuat gitu. Tu baik. Nak? Waktu kita dulu masa bodoh dulu mana ayah haji masih dalam bilik dalam tanah geheng. Dah. Duk luar dak geheng. Haji tengok. Dak tengok dia kecil tengok dia masuk dalam tandas. Dia dalam tandas lama dengar cucuk bunyi. Rupanya baru jumpalah kitab sunat berdehem. Dia keluar. Cara yang kedua ni tarik bawah ni. Dia ada orang cing. Pegang gitu. Cuk tolak. Dia akan keluar. Jangan banyak kali jadi pasal lain. Tak sekali je. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi